ialah penyumbang utama pembangunan modal sosial dan ekonomi negara. Pendidikan merupakan pencetus kreativiti dan penjana inovasi yang melengkapi generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran kerja dan menjadi pengupaya perkembangan ekonomi keseluruhannya. Dengan ini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dibangunkan dengan mengambil kira analisis, temu bual, tinjauan dan kajian. Pelan Pembangunan Pendidikan Negara Malaysia bakal mengupayakan pelaksanaan berkesan inisiatif yang mendukung usaha transformasi pendidikan kebangsaan secara menyeluruh. Terima kasih kerana telah memberi saya peluang untuk bercerita sedikit tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Aspirasi sistem pendidikan terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Aspirasi murid pula ialah identiti nasional, kemahiran dua bahasa, pengetahuan, kemahiran pemimpin, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia seperti keseluruhannya, iaitu akses, equity, kualiti, perpaduan dan kecekapan. Aspek yang pertama ialah akses, iaitu 100% enrolment merentasi semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak warga negara berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat agar kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang 2020. Aspek yang kedua ialah kualiti. Negara dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di negara Malaysia setara dengan sistem pendidikan di negara lain. Untuk aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut TIMSS dan PISA. Aspek yang ketiga ialah equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar dan luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Sistem pendidikan berpotensi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang serta sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang tahun 2020. Aspek yang keempat ialah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai seperti kanak-kanak dengan pelbagai kepelbagaian. Murid yang berusia 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih banyak masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama-sama murid yang lain dari pelbagai latar belakang. Interaksi bersama murid lain yang berbeza latar belakang seperti sosioekonomi, agama dan etnik. Murid itu akan belajar untuk memahami serta menerima
perbezaan antara mereka. Keadaan ini akan mewujudkan satu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa depan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana satu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk serta memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Aspek yang kelima ialah kecekapan, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih lagi tidak sepadan dengan sumber yang telah dikeluarkan. Kerajaan akan terus mengekatkan tahap pelaburan semasa. Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Seterusnya, 6 aspirasi murid, iaitu aspek yang pertama ialah pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid untuk menguasai semua mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan seperti Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga digalakkan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang muzik dan sukan. Aspek yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dengan menerapkan perasaan ingin tahu dalam diri mereka dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif seperti penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Seterusnya, aspek yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting dalam sistem pendidikan negara yang akan membantu murid mencapai potensi dengan sepenuhnya serta mewujudkan peluang formal dan bukan formal. Bekerja dalam pasukan mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang merangkumi 4 dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecergasan emosi dan kemahiran berkomunikasi yang dengan berkesan. Aspek yang keempat ialah kemahiran dua bahasa. Setiap kanak-kanak perlulah menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Aspek yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditemui pada masa hadapan, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni serta bijak membuat keputusan serta pertimbangan. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Aspek yang keenam ialah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama ataupun status sosioekonomi. Semangat patriotik perlulah diterapkan dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar. Nasional yang dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan kaitkan 5 prinsip pendidikan negara dengan implikasi terhadap guru serta guru berjiwa pendidik. Asas kepada kejayaan, kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu haruslah diberi peluang sama rata untuk mendapatkan pendidikan dan mempunyai hak untuk memilih jenis sekolah, untuk belajar tanpa mengira latar belakang, ekonomi, sosial dan keistimewaan serta jantina, kaum dan agama.
Semua pihak haruslah bertanggungjawab agar semua murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dari semasa ke semasa ke peringkat tertinggi agar tidak berlaku keciciran. Melalui kemahiran yang diperolehi seseorang, ia akan dapat membantu mereka menempuh masa hadapan serta mampu mengeluarkan keluarga daripada belenggu kemiskinan. Seterusnya, murid yang keciciran haruslah dibantu dari segi keuangan, kemudahan fizikal, bimbingan, motivasi dan kaunseling ibu bapa bagi mengekalkan mereka dalam sistem pendidikan. Pada zaman sekarang, pembelajaran dan pengajaran juga dilakukan secara hybrid. Seperti pembelajaran atas talian. Murid-murid memerlukan untuk mengakses pembelajaran di mana-mana sahaja. Pihak kerajaan telah mengagihkan 1,500 unit komputer riba sewaktu pandemik COVID-19 melanda dunia untuk keluarga yang kurang berkemampuan, iaitu P40 serta di kawasan pendalaman. Sehingga ke hari ini, pembelajaran hybrid masih lagi diteruskan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Kita bergantung terus kepada Jabatan Pendidikan. Kita akan berhubung kait dengan Penjabatan Pendidikan dan follow the procedure ni lah. Untuk kami juga, pihak kami pun sedang mengkaji bagaimana kita dapat membantu pelajar-pelajar Tajak Yayasan Selangor untuk meneruskan pembelajaran online. Konten kita dah sediakan, mungkin kita akan melihat pergi another step actually to provide the peranti, mana equipments. Mungkin data pun kita akan melihat macam mana kita boleh membantu agar pelajar-pelajar ini bila dia tidak dapat untuk masuk ke asrama atau balik kampung, dia still dapat belajar dan kita akan bantunya dari segi konten, dari segi equipment. So itu dalam proses pihak Yayasan Selangor lah. Seterusnya, saya akan kaitkan aspek akses kepada kejayaan dengan implikasi terhadap guru, iaitu kemahiran teknologi. Dalam ajakan transformasi ke-7 dalam PPPM, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan teknologi komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Dalam PPPM, terdapat satu penanda aras, iaitu Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan, iaitu NETS, memerlukan semua guru di bilik darjah untuk mencapai standard, iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudahkan berinteraksi bersemuka dalam alam maya. Guru juga perlulah menggabung sumber dan alat kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Di samping itu, guru perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seseorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem TMK dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan melalui aspirasi akses mendapat kejayaan serta implikasinya. Saya dapat mengaitkan bahawa guru berjiwa pendidik haruslah bersikap terbuka. Ini kerana guru cemerlang haruslah mengamalkan sikap terbuka dan memandang positif terhadap semua murid. Guru sentiasa beranggapan bahawa semua murid mampu berubah mencapai kemajuan apabila diberi peluang dan celik akal yang sewajar. Guru haruslah bersikap terbuka dengan menerima teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa kini. Guru perlulah sedar akan kebaikan teknologi berbanding dengan keburukan teknologi yang akan menyumbang kepada pendidikan negara. Seterusnya, aspek yang boleh saya kaitkan ialah kualiti standard antarabangsa. Pencapaian pendidikan di Malaysia mempunyai jurang yang semakin melebar kerana sistem pendidikan negara lain telah pun meningkatkan prestasi murid mereka dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum dengan secara berterusan. Sepanjang 2 dekad ini, pentaksiran antarabangsa seperti program for International Student Assessment PISA, in International Mathematics and Science Studies, TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung kualiti pendidikan berdasarkan negara. TIMSS merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. Pentaksiran ini dibuat bagi mengukur prestasi murid, merangkumi 2 aspek, iaitu
pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri serta kemahiran kognitif seperti proses pemikiran untuk membentuk pengetahuan, implikasi dan penaklukan. Pula bertujuan untuk menilai kecekapan murid dalam bacaan matematik dan sains. Tumpuan pentaksiran ini bukan kepada kandungan kurikulum tetapi kepada keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Sistem pendidikan terbaik di dunia seperti Singapura dan Korea Selatan telah membuktikan bahawa sesuatu sistem pendidikan yang baik mampu mengubah prestasi lemah kepada prestasi cemerlang dalam hanya beberapa dekad, justeru menjadikan negara mereka sebuah negara yang maju. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia menunjukkan peningkatan bagi subjek matematik dalam paper TIMSS berbanding TIMSS 2015 sebanyak 8 mata dengan purata skor keseluruhan ialah 473. Bagi matematik dalam e-TIMSS, Malaysia memperoleh purata skor 461 iaitu 4 mata lebih rendah berbanding pencapaian dalam TIMSS 2015. Seterusnya, aspirasi kualiti standard antarabangsa dapat dikaitkan dengan implikasi terhadap guru iaitu mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlulah memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru haruslah memikul amanah dan tanggungjawab yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Sekiranya murid berupaya berdaya saing di peringkat antarabangsa, maka guru haruslah terlebih dahulu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid belajar sejajar dengan PPPM ini. Mencapai tahap ini, guru perlu mencabar diri sendiri untuk memastikan pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penaklukan serta berkeupayaan belajar dapat diasah kepada guru sebagai persediaan mereka menghadapi arus globalisasi. Guru perlu mempamerkan cara bekerja dan mengajar era digital seperti Kementerian Pendidikan Malaysia tidak berbelah bagi untuk mempersiapkan generasi muda ke tahap yang lebih global. Seterusnya, aspirasi kualiti standard antarabangsa dan implikasi guru perlulah mempunyai wawasan dapat dikaitkan dengan berjiwa pendidik iaitu melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa. Taraf pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia akan dapat menyediakan banyak kemahiran dan taraf pendidikan yang baik setanding dengan pendidikan yang sedia ada di negara-negara maju. Untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan setanding dengan negara luar, guru perlu berusaha melaksanakan kajian dan membuat perbandingan tentang amalan pendidikan terbaik di dunia. Kerjasama dalam bidang pendidikan di peringkat antarabangsa dan global dilakukan dalam usaha mencari kaedah atau pendekatan terbaik dalam meningkatkan dan memantapkan kualiti pendidikan negara. Pengkongsian pengetahuan dan kepakaran dalam bidang pendidikan di peringkat global akan dapat membantu mewujudkan komuniti pembelajaran antarabangsa yang memberi manfaat kepada kemajuan pendidikan negara. Aspirasi yang seterusnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia dikenali sebagai negara yang berbilang kaum serta kaya dengan keunikan dan pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Sekolah merupakan tempat yang terbaik untuk memupuk perpaduan kaum kerana masyarakat menghabiskan masa di sekolah pada usia 7 hingga 17 tahun. Perpaduan merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Perpaduan juga menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, implikasi terhadap guru menurut aspek memupuk perpaduan ialah menjadi suri teladan. Guru perlulah menjadi suri teladan untuk menghayati nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti yang ada dalam hasrat PPPM. Hasrat itu telah diterjemah dalam transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai.
Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi sehingga kepada konflik pembangunan. Jadi, guru perlulah membimbing murid dengan mengadakan aktiviti yang mendorong kepada perpaduan kaum seperti hari sukan sekolah, aktiviti perkhidmatan serta belajar secara berkumpulan. Semangat kekitaan akan mula berbunga apabila menjalankan aktiviti secara berkumpulan dan bekerjasama mengharungi segala cabaran bersama-sama. Untuk Hari Kebangsaan yang akan datang, saya berharap warga Malaysia kita jangan how do I say, we don't take for granted. Okay, don't take for granted unity yang kita ada sekarang ini, dan kita mesti pertahankan perpaduan ini bukan untuk generasi kita saja tapi untuk masa depan anak kita. Kalau kita lihat negara-negara lain, kalau perpaduan itu tak ada, kekacauan berlaku, kanak-kanak kita yang akan menjadi mangsa lah bila negara tidak aman. Seterusnya, guru berjiwa pendidik yang dapat dikaitkan dengan aspek memupuk perpaduan dan menjadi suri teladan ialah pembentukan modal insan yang seimbang dan harmonis. Hasrat FPK melahirkan insan seimbang dan harmoni tidak akan tercapai jika guru yang bertanggungjawab dalam mendidik dan menyampaikan ilmu tidak berkesan. Guru merupakan ejen penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan seperti mana yang terkandung dalam kurikulum dan memupuk nilai-nilai murni dan kerohanian. Keberkesanan pendidikan bergantung kepada kesedaran tanggungjawab kepada pendidik. Guru yang cemerlang berjiwa pendidik perlu menghayati hasrat FPK agar sebarang perancangan dan tindakan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pendidik tidak sesasar. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah murid. Guru juga perlu berjalan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan. Guru perlu menjadi tunjang utama kepada generasi kini dan generasi akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya.